Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rosman bin Johari. Saya adalah salah seorang jemaah. Clear? Okey. Saya salah seorang jemaah yang telah turut terlibat untuk membeli pakej umrah di bawah nama Persada Oasis Tour and Travel Sdn Bhd. Macam mana saya tahu ada pakej ini ialah apabila pada tahun 2021 bulan Disember saya tengok terdapat satu pakej yang amat menarik lah. 5,888 5,880 jadi oleh kerana nampak dia punya pakej tu agak menarik dan murah, saya pun dah maklum pada anak lagi saya untuk ambil kursi buatlah tempahan kalau dia mampu lah, dan alhamdulillah dia mampu dan dia buat tempahan untuk 4 orang. Pakej tu 5,880. Dia beritahu tak duduk dekat mana? Dia beritahu duduk dekat bawah 250 meter 300 meter lah daripada masjid. Ni pakej ni pada bulan bulan 6 datang mengadu pada kita. Pakej ni pada bulan berapa? Bulan dia ikutkan bulan 8. Bulan 8 2022. 2022. Okey. Apa berlaku? Tak ada dah pakej 5,880 ni. Tak ada. Tak ada. Jadi apa berlaku, dia cuba bawa pula ke bulan 12. Kan? Bulan 12 pula ada masalah. Waktu dia tunda tu dia bagi tahu pada on the day ke ataupun tadi dia beritahu 2 minggu ke 3 minggu? Dia beritahu awal lah. Beritahu awal lah. So dia maksudnya tak adalah kurang ajar sangat. So apa yang berlaku, dia kata akan bawa pada bulan 12. Jadi berita bulan 12 tu saya pun maklum pada anak-anak saya masih bekerja. Sila pastikan cuti kamu semua dah diselesaikan lah. Jadi tak ada masalah untuk pergi lah. Jadi dalam seminggu seminggu 2 minggu sebelum seminggu 2 minggu sebelum tu dia sebelum 12 bulan 11 bulan 11 dia pun maklumkan bahawa penerbangan tu tak dapat dilakukan disebab kebetulan masa tu berlakunya pesta bola dunia kan, World Cup di Qatar. Jadi oleh kerana adanya World Cup tu, jadi segala urusan penerbangan terganggu dan juga komersial semua terganggu sebabkan oleh World Cup tu. Jadi penerbangan tak dapat teruskan. Itu alasannya lah. Alasan dia. Saya mencelah. Insiden yang berkaitan katakan World Cup Qatar tu, ni saya bagi tahu, saya dapat penjelasan daripada syarikat travel agency, termasuk daripada salah seorang sahabat saya, Datuk Adi Putra. Tak ada sebenarnya sebarang kekacauan. Itu hanyalah gimmick je. Sebenarnya Datuk Adi Putra beritahu dengan saya, sesiapa yang bayar tiket dan bayar hotel awal tidak akan menjadi sebarang masalah. Sebab orang-orang yang datang daripada Qatar tu, World Cup tu, dia orang beli tiket awal. Diorang beli tiket awal dan diorang tempah hotel awal. Jadi kalau kita dengar sampai 40,000 jemaah terkandas duduk sampai 10 km, 12 km, itu first time lah saya pernah berlaku. Jadi saya buat kajian. Saya panggil lah sahabat saya tu, Datuk Adi Putra, salah satu syarikat umrah yang dia buat. Dia bagi tahu orang-orang yang terkandas ni adalah kerana syarikat travel agency sebahagian kecil ini mereka tak tempah pun hotel. Jadi kalau you harap bulan depan you nak terbang, bulan ni you baru nak beli, orang yang nak pergi ke kota, orang yang daripada World Cup tu yang menonton bola tu, dia orang nak tempah 6 bulan awal. Jadi sebab tu dia orang ubah kata konon-kononnya hotel naik harga semua. Itu satu, maaf saya kena sebut tu satu penipuan. Kerana kalau kita dah reserve hotel tu, Saudi ni dia takkan, kita tahu Saudi orang yang paling cengih lah, tapi dia taklah cengih. Dia tahu orang nak buat umrah, dia boleh, orang dah datang depan hotel tiba-tiba dia bagi tahu hotel naik harga. Tak mungkin. Jadi sebab itu dia orang dah buat collection kadang-kadang. Dia orang setiap bulan dia orang ada promotion dia orang. Jadi apa yang telah terjadi, promotion tu tidak ditempah pada peringkat awal. Saya mencelah sikit itu. Jadi alasan tu tak boleh diterima lah sebenarnya. Teruskan Pak Cik. Jadi apa berlaku selepas bulan 12 tu, kami tanya semula apa yang akan dibuat seterusnya oleh Persada Oasis. Dia maklum kepada kami mungkin penerbangan berikutnya akan berlaku pada bulan Januari atau Februari, hujung Januari atau awal Februari.
Jadi kami pun terpaksa tunggulah sampai dia dah beri commission tarikh-tarikh dia lah. Sampai satu ketika dia pun respon balik, dia beritahu okey, dia penerbangan berikutnya pada 2 Februari 2 Februari. Jadi oleh kerana pun saya pun 2 Februari 2023. Okey. Jadi saya pun maklum balik pada keluarga saya macam mana semua setuju 2 bulan 2 2023. Okey. Jadi apa yang berlaku pada kami dia pun siap lah buat persediaan lah dengan kenduri kendara semua kami dah buat. Bela kambing memotong, kambing potong, lembu sampai lari lah. Kan? Jadi apa berlaku pada 19 bulan Disember, tak salah saya, betul kalau Disember bukan 19 Januari Januari. Pihak pesawat servis dia nak buat satu online meeting, so pada belah malam. So jadi pun kami pun jemaah pun berkobar lah nak tahu apa yang ingin disampaikan oleh pihak pesawat OISIS ni. Jadi apabila tiba waktunya pada malam tu, apa yang berlaku, kami dihidangkan dengan satu pesanan menarik sehala memaklumkan bahawa penerbangan untuk 2 bulan Februari itu telah dibatalkan dan pihak pesawat OISIS akan cuba melakukan refund lah pada semua jemaah dengan kadar segera lah. Masa tu dia tak beritahu apa-apa lagi. So kami pun agak terkejut lah sebab ada yang sehari sebelum dia nak batal siap buat pembayaran. So itu agak kami kesan lah. Kalau kamu tahu nak batalkan, sepatutnya sebarang bentuk pengambilan duit tak boleh dilakukan lah. Yang terlebih lagi yang sehari tu saya kesian lah pada dia. Itu saya dapat melalui grup yang kami ada lah, saya ada. So jadi seterusnya apa yang berlaku, pesawat revisi kata kita pun start minta seorang minta. Jadi apa dilakukan, so dia kata dia kena kita minta isi borang. Bila isi borang tu dia maklumkan, dia berkata dalam situ ada borang kita dah setuju dalam masa 2 bulan pembayaran balik akan dibuat, betul bulan. Tapi malang lah. Selepas 2 bulan, bulan 4, hampir sehari sebelum hari sepatutnya dia bayar tu, dia keluar lagi satu WhatsApp menyatakan pembayaran tidak dapat dibuat kerana ada masalah kewangan lah di pihak dia. So dia kata seterusnya dia akan tangguh sampai ke 1 hari akan beritahu. So kami jemaah pun yalah, ni duit kan yang kami kumpul daripada titik pilih 10 kami, mungkin ada yang ambil masa setahun untuk mengumpul, 2 tahun pun duit ada. So kami amat kesal lah. So kami terus bertanya lah, dan dia sejak pada bulan Februari tu, dapat April tu, so dia bagi pelbagai alasan. Salah satu alasan dia kata dia nak ada dapat investor baru, dan insyaAllah investor tu akan selesaikan menjelang bulan Mac kan, bulan Mei dia cuba dapat perjanjian dengan investor baru tu. Dan sampai bulan Mei dia pun sekali WhatsApp kita dalam grup, dia kata benda tu tak berlaku. Dan kita pun ada orang kita lah yang berhubung dengan Cik Firdaus ni. Cik Firdaus selaku pemegang saham utama director di pesawat OISIS ni. So kita ada wakil kita tanya, so wakil kita selalu update kita dalam grup WhatsApp kita lah. So dia kata investor tu ada masalah pula katanya. So duit tu datang daripada luar negeri, nak clear bank negara dan sebagainya. So kami pun sebenarnya kita skeptikal sebab benda tu kan bukan mudah. Sebab kami pun sekolah jugalah kan. So dia tak boleh menganggap kami ni macam orang-orang yang boleh bukan tak ganti lah, sebegitu rupa lah. So tapi kami pun ambil jalan tunggu dan lihat. So bila sampai bulan 5, masih kata dia pun melalui wakil kami, dia kata benda pun tak berlaku. Sekarang dia ada lagi satu lagi pula, dia nak jual syarikat. Nak jual syarikat dia lah, yang sangat mahal tu. So dia jual syarikat. Tapi masih dia buat alasan kita, kata ini pembayaran akan dibuat selepas penjualan syarikat ni dibuat lah. Tapi masih tak ada lihat lagi sampai bulan 6 hingga ke hari ini. Jadi bila nampak bibit-bibit tu berlaku, that's why kami cuba mendapatkan khidmat semboyan lah untuk membantu kami untuk cuba mengembalikan, untuk PO mengembalikan balik wang yang kita telah bayar pada pesawat OISIS lah. Itu secara ringkasnya lah.
Dan hingga hari ini ialah kesudahannya. Kami masih tak dapat terbang dan kami masih menunggu lah. Okey, terima kasih banyak. Okey, itulah tujuan kita buat sidang media ni bukan apa, pasal kita lihat kita ni di semua Malaysia kita memang menawarkan perkhidmatan. Kita buat kerja-kerja servis. Tapi kita lihat kepada kerja-kerja servis yang kita buat, tawaran yang paling small fees yang kita ambil adalah bila berkaitan dengan kes umrah lah. Sebab kes umrah ni pasal saya salah satu pernah jadi duta kecil lah dalam umrah ni. Matlamat dia tak ada lain. Bila orang pergi beribadah menunaikan umrah ni perkara yang paling baik bagi kita lah. Walaupun kita pun bukan baik sangat pun. Sama juga dengan kerja-kerja kebajikan, kita tidak mengambil sebarang fees. Kerja-kerja kebajikan yang melibatkan kes-kes yang di mana orang yang tak mampu nak bayar sewa rumah ataupun kita lihat dalam satu kampung tu ada orang-orang yang kematian suami, kematian isteri yang perlu dibela, perlu dibantu. Itu adalah dakwah kecil kita lah dalam gerakan sahabat semua yang kita yang ada di setiap negeri. Tapi dalam kerja-kerja kes memang kita mempunyai kos. Cuma dalam kes umrah ni saya dah jadi macam terlalu marah lah. Since daripada tahun 2012 saya buat kerja-kerja umrah, saya rasa macam orang-orang syarikat-syarikat yang buat kerja umrah ni macam yang menipu ni lah. Macam tak ada keprihatinan langsung. Ada yang kadang-kadang hari ni nak terbang sampai tak beri maklum, yang rupanya tiket pun tak ada, apa pun tak ada. Saya faham tu. Dah buat kenduri, dah potong kambing, potong lembu. Lepas tu ada yang anak beranak ambil cuti tahun sebagainya, nak hantar bapak pergi umrah, nak pergi ke airport. Jadi ini keperimanusiaan yang saya rasa semakin berat. Jadi sebab itu saya rasa mulalah saya nak bergerak dalam isu-isu berkaitan kes umrah ni. Saya nak buat secara live supaya beberapa hari yang lepas, bukan beberapa minggu yang lepas, saya punya salah seorang pegawai Hafizi, saya minta untuk bantu salah seorang bekas pesilat negara dan juara dunia, tapi saya tak boleh sebut nama lah, seorang wanita. Dia satu family terkandas, jumlah dah bayar 161,000. Lagi 2 hari nak terbang ni, dia orang cakap tiket tak ada, apa pun kejadah tak ada. Dia kata kononnya salah seorang daripada orang yang buat sales untuk syarikat dia adalah mutawif dia sendiri. Jadi bila dia minta tolong, dia call saya pada waktu malam. Saya ingat lagi lepas isyak dia call, dia minta tolong sangat. Kita pun uruskan sampai tengah malam lah juga, berhubung-hubung dengan pegawai kita siapa nak pergi. Esok pagi tu pergi meeting. Pergi meeting, kononnya dia kata dia tak nak bertanggungjawab. Dia kata ini bukan urusan dia, ini urusan mutawif dia. Dia kata ini urusan orang sales. Jadi kita dah biasa buat kes, kita tahu kan. Kita cakap tak mungkin orang yang buat sales untuk syarikat kau selama ni kau untung, kau kata dia pekerja kau. Tapi bila tak ada untung, kau kata dia bukan pekerja kau. Tak boleh macam tu, pasal engkau dah aware. Sesiapa saja yang buat sales untuk syarikat kita, mestilah kita mengenal pasti dan kita mempunyai identiti dia, kita ambil details dia, kita ambil foto IC dia, dan dia layak untuk buat kerja untuk kita, barulah kita beri kuasa pada dia. Dan macam mana pula dia kata tak boleh beri, dia kata dia konon tak nak ambil tahu, sedangkan orang itu orang yang sama bawa jemaah. Jadi kita tekan dan kita desak. Alhamdulillah dengan izin Allah, 2 hari tu yang patut terbang tu terbang dengan izin Allah. Itu semua kuasa Allah lah. Dan sampai di sana pula, beberapa hari setelah duduk di saya tak pasti duduk di Madinah ke Mekah, dia beritahu dengan jemaah umrah tu, dia kata kalau you tak buat bayaran, dia tak benarkan pulang. Kononnya tak benarkan jemaah tu pulang. Saya cakap dengan pegawai saya, kalau dia tak benarkan pulang, saya akan call kawan saya di kedutaan Malaysia di sana dan Saudi supaya ban ni syarikat ni. Oh, boleh pula terbang balik. Jadi sebab tu saya nampak benda ni, kita kadang-kadang orang yang tak mempunyai kapasiti untuk buat benda ni, maka ditipu bulat-bulat. Dan kita ada beberapa lagi syarikat umrah yang akan diwar-warkan, dan kita akan buat sebab dia masih meneruskan promosi ni. Dan untuk pengetahuan Tuan Haji, 5,800 ni dah tak ada dah. Last ada sebelum PKP. Itu pun duduk mungkin 500 meter daripada Masjidil Haram. Kalau di Madinah tu kita tahu dapat duduk dekat-dekat sebab hotelnya di situ je. Tapi di Masjidil Haram 500 meter. Tapi kalau 5,800 ni dah tak ada package ni. Package paling murah pun saya rasa 8,000. Paling murah. Itu pun duduk jauh juga. Kalau ada rezeki yang ada kabel kuat ni, yang jadi memang dah pajak setahun dan apa semua, tak boleh dinafikan ada yang dapat duduk di Safwa.
ada yang dapat duduk di Hilton, ada yang dapat duduk di Swiss Hotel yang terbaru. Swiss Hotel ni baru dibina. Lepas tu banyak adalah yang di Moving Peak tak lah, Moving Peak 12-13 ribu lah. Jadi sebab itu saya nampak sekarang ni perlulah mendapat perhatian pada pihak berwajib. Jadi hari ni PC kita buat ni untuk apa? Satu adalah kita nak beritahu kita dah berusaha sebaik mungkin. Pegawai kita tak buat main-main, buat kerja sebaik mungkin. Kalau boleh nak tengok jemaah ni. Sebab tu saya sampai waktu yang kes yang terbaru ni, saya cakap kalau dia tak terbang pada 2 hari lepas tu, saya kata memang saya akan pergi pejabat dia lagi sekali. Memang kita, tapi alhamdulillah dia pergi. Jadi sebab tu kita nak cuba buat, tapi masalah ini berkaitan dengan duit. Berkaitan dengan duit ni maksud apa tau? Kes yang Tuan Haji dan juga keluarga-keluarga yang datang ni semua, wakil keluarga semua, 11 orang mangsa ni, ini adalah berkaitan dia nak kena refund. Manusia ni bila nak suruh refund ni, subhanallah. Sebab tu kita pun dalam apa-apa kita beritahu, kita usaha, kita buat yang terbaik. Ini pun berkali-kali kita desak dan kita turun, kita panggil ni semua. Inilah hasilnya yang kita dapat hanyalah 40,000, 2 kali bayaran. Permulaan 10,000 pada tarikh 3 hari bulan 7, dan pada tarikh 24 hari bulan 8 dia bayar 30,000. Inilah dia hasil. Dan okey, saya nak beritahu juga kenapa kita terima duit tunai. Kita ni nak beritahu, kita juga di Persatuan Pengguna Sembilan Malaysia ni buat kerja macam ni pun akaun kita boleh kena freeze. Sebab diorang ni kadang-kadang bukan dalam kes umrah lah, kes-kes scammer ni, diorang pun punya link dengan bank, boleh bekukan akaun kita. Sebab tu kita sekarang ni penerimaan dan pembayaran kepada kes-kes macam ni semua secara tunai. Sebab bila masuk dalam akaun kita, kita pula dituduh buat money laundering. Bayangkanlah, saya kadang-kadang macam bingung. Beberapa hari lepas, 2 akaun saya termasuk akaun saving saya, akaun saving saya tu bukannya ada duit sangat pun kena freeze. Saya tanya bank kenapa, dia kata dapat arahan. Kes apa tak tahu. Saya baru kena yang terbaru. Sebelum ni saya dah kena. Jadi saya pergi jumpa dengan Bukit Aman. Bukit Aman kata, minta maaf tuan, saya tak tahu rupanya semboyan Malaysia ni ni kan. Jadi dia unfreeze balik, alhamdulillah. Tapi sekarang ni tak ada kes, tapi bank sendiri nak tutup akaun kita. Bayangkan kapasiti dia orang. Baru-baru ni kan kita war-warkan kes pasal kes Along tu. Rupanya antara sebab tu kan ada keledai akaun. Keledai akaun ni, jadi dia marah lah tak dia buat sale kot. Jadi dia contact dengan orang bank, saya punya akaun ditutup tanpa apa-apa notis. Syarikat, salah satu syarikat kita pun ditutup. Saya pun tak, kadang-kadang macam sakit hati pun ada. Jadi saya kata macam mana. Jadi sekarang ni kita dah sebenarnya kita dah aware dah benda ni berapa bulan lepas. Saya cakap dengan pegawai-pegawai saya, apa-apa kita terima duit mesti secara tunai dan keluarkan payment voucher, beri balik kepada klien pun secara tunai. Sebab apa? Kita tak nak mahu ada transaksi. Sebab kita punya fees, small fees je. Tapi kau sampai tutup akaun kita pasal apa? Jadi ni benda yang jadi masalah. Jadi sebab itu hari ni saya sebenarnya tujuan kita buat ni pun nak menyedarkan juga orang bank ni janganlah jahat sangat. Dah lah kita ni kerja duk khidmat untuk masyarakat ni. Akaun kita bukan nak freeze. Kalau kita pergi dandut ke, kita pergi disco ke, pergi main judi ke, apa semua okey lah juga. Ini kerja-kerja kita servis perkhidmatan. Dan kita tak pernah terlibat dengan kes yang melibatkan refund daripada public. Maksudnya kes derma, tahu derma? Derma kita tak buat. Kalau kes derma tu kau nak pergi buat kajian, kau nak pergi tutup akaun dia, pergi audit, okey lah. Ini kita ni buat kerja servis saja pun kena. Cuba bayangkan kalau semua yang Malaysia buat kerja-kerja kebajikan yang jenis refund daripada public setiap hari, collect duit daripada public tu, tak tahu apa jadi kat kita. Jadi sebab itu kita nampak hari ni diorang mempunyai kekuatan. Abang, saya panggil abang lah ya. Abang nampak semuanya. Jadi diorang ni kontrol lah. Siapa yang ada power untuk kontrol benda ni kalau bukan sebahagian daripada agensi bank sah? Macam mana dia musnahkan satu-satu organisasi? Contohnya dalam perjudian, saya mempunyai kekuatan yang sangat kuat dengan Bukit Aman di bahagian AMLA. Dia kena musnahkan, dia kena tutup akaun, dia kena freeze akaun. Bila dia freeze akaun, musnahlah orang tu. 1 tahun dia sekat, habis lah. Tapi janganlah freeze akaun
Semua yang Malaysia kan, semua yang Malaysia pun kena freeze. Kadang-kadang kita pun macam pelik. Kadang-kadang kita punya fee 8%, 9%, 10%. Banyak mana? Itu pun kau nak freeze, tak payah kerja dah kita. Sebab kita sedia maklum, bukan pihak berwajib tak buat kerja, agensi tak buat kerja, semua buat kerja. Tapi diorang mempunyai SOP. Diorang tak boleh negotiate macam kita. Dia tidak boleh berunding, dia tak boleh menguruskan. Jadi sebab itu kadang-kadang kerja-kerja rundingan ni, kadang-kadang kita juga diambil tindakan. Kononnya pemerasan, pergi kepada 506, kononnya kita ugut. Sebab tu kita semua record sekarang ni. Tapi tak setengkis tak buat live lah, pakcik. Tapi kita record. Sebab apa? Kalau dia nak tangkap budak saya kata tak apa, you nak tangkap ni 4 jam punya perbualan, kau tengok. Ada ugutan, ada pemerasan, ada ugut kata nak bunuh ke nak pukul lah, okey lah. Tapi kalau setakat kita kata bila nak bayar apa ni semua, habis takkan nak jumpa Alung, bos, minum kopi dulu lah, ni biskut makan dulu lah. Tak masuk akal. Berjumpa dengan orang-orang macam ni mesti ada sedikit ketegasan. Sebab itu hari ni tak apa, kita tak boleh lama. Sebab apa? Saya takut Commission Crime bahagian Bukit Aman nanti ditutup awal. Hari ni hari Sabtu kan, dia mesti separuh lagi. Jadi saya harap dia orang tunggu kita hari ni lah. Jadi hari ni kita dah buat penyerahan. Saya nak bagi tahu, okey, ini saya dah tunjuk kepada orang wakil. Kita hanya berjaya collect hanya 40,000 daripada jumlah yang patut dituntut. Jadi yang ini untuk kita lah. Tapi yang kita akan serahkan kepada klien ini dia. Ada 11 penama kat sini. Kita kena tunjukkan semua details ni lah. Sebab kita tak mahu ada sebarang. Jadi daripada collection ni nanti tuan-tuan balik bincang macam mana lah pembahagian. Ya, jadi kat sini ini resitnya saya bagi wakil. Jadi yang ni jadi berapa tu? Okey, jadi ni boleh tak Haji Ini nama anak saya. Ni Muhammad Syamil siapa? Anak saya. Syamil. Okey, kalau boleh ataupun semua bangun ke duduk belakang ke macam ni ataupun nak serah kat depan ni. Boleh kat depan ni. Ke sini. Bawa pergi belakang ni. Belakang ke? Pergi belakang. Di sini kan. Tak apalah kot, bawa pergi belakang lah kot, ada ruang. Bang ni tak payah, ni kita nak buat ke Bukit Aman. Ini saya tunjuk yang ni receipt yang kita terima. Kita terima daripada ni. Haji kalau nak tengok boleh tengok dulu. Yang 10,000 saya ada. Penjara 10,000 saya ada. 30,000 saya ada. Nanti saya suruh orang forward lah. Okey, yang ni memang kita kena bagi kepada yang penerima lah. Syamil. Semua masuk lah sekali. Boleh tak? Boleh. Pusing sini. Oh sini lah. Sini kat sini pusing. Macam Presiden Trump tu. Jadi dekat sini kita dah buat untuk 11 penama. Jadi daripada collection ni Haji kena bahagi-bahagikan lah kepada semua. Jadi ini penyerahannya. Haji kena terima Ini adalah wang sebanyak 40,000 yang diterima oleh pihak kita oleh semboyan untuk diedarkan untuk agihkan kepada 11 orang lah yang telah mendapat khidmat semboyan. So saya ini sebagai saksi transaksi ini berlaku. Okey, terima kasih kepada Kak Semboyan lah di atas usaha dia. So saya harap cuma tindakan seterusnya lah boleh kita lakukan dan memastikan tindakan yang lebih tegas dapat dikenakan ke atas pasal resis Baik. Jadi itulah, jadi insya-Allah kita punya sidang media yang pertama ni habis di sini. Kita akan selepas habis perjumpaan ni kita akan bergerak ke Jalan Ampang, bangunan KPJ di mana Commission Crime bahagian Bukit Aman berada di sana untuk kita buat penyerahan laporan polis ni untuk mendapat perhatian daripada pihak berwajib dan supaya membuka mata daripada Timbalan Pendakwa Raya Jabatan Peguam Negara untuk menangkap preman dan juga seterusnya untuk tuduhan. Dan kita berharap sebenarnya macam ni, saya faham jemaah-jemaah tak nak pun dia duduk dalam penjara, betul? Nak duit balik je kan? Betul. Jadi sekarang ni kalau kamu ditangkap, saya harap sebelum ditangkap lah, sebelum ditangkap datang jumpa kita, selesaikan balik baki, Nak jual syarikat kepada siapa pun jual lah. Tapi pulang balik. Tapi kalau kita nampak hari ni kita nak bagi peluang, jangan cakap kita tak bagi peluang. Berapa lama urusan ni Hafiz? Berapa lama? Dekat 6 bulan, 5 bulan lebih. 5 bulan kan? 5 bulan dah
setelah pegawai kita berurusan yang ni yang kita dapat 40,000. Jadi kita rasa kita pun ada tahap kesabaran. Sebenarnya bukan perkara menyeronokkan oleh sembahyang Malaysia untuk memasukkan orang dalam menjaga. Tak. Kita tak nak macam tu. Sebab kadang-kadang bila orang dalam menjaga, saya tak tahu daripada zaman saya berhemat, ramai dah masuk dalam. Kadang-kadang saya pun tak boleh tidur. Saya tak tahu lah berapa banyak sedekah Al-Fatihah untuk diri sendiri ni. Pasal takut juga. Kita tak tahu sama ada kita buat benda yang baik ke buruk. Tapi kadang-kadang tidak mengajar, tidak mendidik dengan pengajaran macam ni, dia tak boleh. Jadi kita harap sebelum kes ni dituduh, dan kita harap pihak polis kena tangkap. Sebelum dituduh, sebab nak bicara kes ni, definitely memang kena. Sebab apa saya beritahu? Sebab dia ada unsur 420. Memang ada. Tak kurang-kurang pun 137. Kerana apa? Bila kamu buktinya orang tak terbang, kau terima duit untuk orang terbang, untuk orang menunaikan umrah. Jadi kalau tak ada benda itu, maka saya rasa mana bahan bukti yang jelas dia orang tak terbang, dah selesai masalah. Ini bukan nak cari bahan bukti ada ke perlu kurang ke apa ke, tak ada. Ini memang ada jelas. Jadi sebab itu sebelum dituduh nak makan duit lagi, makan duit nak bayar peguam. Kes-kes jenayah ni peguam punya fees bukan sikit-sikit, 10,000. Kalau tengok kes 100,000 ni mungkin kena sampai 100,000 pun. Jadi buat apa kau nak pergi bayar peguam? Buat apa kau nak bayar kad jamin? Baik kau bayar balik duit-duit orang ni. Jadi selesailah. Kalau dah kena, bila hukuman, kes ini boleh dipenjarakan. Dan untuk pengetahuan, jadi kes ini boleh dipenjarakan. Kerana apa? Dia melibat. Sebab ini tak payah, polis tak payah cari bukti dah. Dia tanya semua 11 jemaah ni, dah terbang ke? Belum, selesai. Timbalan Penduduk Raya buat checking, dah terbang tak terbang, dah confirm tipu, dan confirm akan dipenjarakan. Dan sebab ini bukan sikit-sikit jumlahnya, 307,000. Dan saya difahamkan ada lagi jemaah umrah yang tak datang berjumpa dengan sembahyang, tak mengambil khidmat sembahyang, ramai. Jadi ramai. Saya rasa bila melibatkan raise fund daripada public, ini menjadi sebab perhatian. Dia Jabatan Peguam Negara ni, bila kes melibatkan public punya perhatian, habislah awareness public ni, dia akan menjadi satu hukuman yang berat. Jadi saya harap jangan simpan duit kamu tu. Jadi insya-Allah kita akan bergerak. Jadi itu saja daripada saya. Ada apa-apa lagi ke Haji? Apa ke sahabat tak ada Okay, jadi insya-Allah kita pun tak boleh tunggu lama sebab perjalanan pergi ke Ampang pun setengah jam. Sebab dia orang pun office hour kena balik. Jadi itu saja insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sambung balik siri kedua kita di Bukit Aman. Assalamualaikum. Baik, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita semua berkumpul Boleh nampak view semua di Menara Berbahagian Commercial Crime di Jalan Ampang untuk satu kes yang mana yang kes penipuan travel agency umrah. Dan travel agency umrah ni telah terlibatkan kerugian hampir ratus ribu kepada hampir ratus ribu kepada semua yang pengadu yang telah membayar untuk satu umrah. Namun begitu dimaklumkan setelah berunding dan setelah beberapa kali berbincang, ajak berjumpa, masih lagi wang kerugian tidak dipulangkan kepada pengguna-pengguna secara menyeluruh. Ya, dan pada hari ini kita setuju untuk berkumpul di bangunan ini untuk buat satu serahan kepada bahagian Komersial Crime di Bukit Aman untuk tindakan lanjutlah. Diserahkan pada Kandi Yusof untuk itulah tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah jangan panik. Jadi tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk ini adalah keadaan mangsa-mangsa kita yang di mana pada peringkat awal ni kita dah berusaha, bukan tak berikan kelonggaran, tidak usaha untuk orang kata yalah semua orang buat salah. Tapi kadang-kadang seseorang itu apabila dia mengakui kesalahan dia nak berubah, dia nak orang kata nak menyelesaikan, kita membuka ruang. Tapi kita dah bagi ruang demi ruang dah beberapa bulan, jadi masih lagi tidak mempunyai orang kata tuntutan yang dibuat tidak diselesaikan. Malah kita rasa makin teruk lagi nak jual syarikat pula. Boleh nak jual syarikat, tak ada masalah, tapi juallah syarikat dengan hutang-hutangnya sekali.
Jadi sebab itu hari ini kita jelas kita berada di Commission Crime Bukit Aman di jalan di bangunan KPJ pada hari ini bersama mangsa-mangsa yang jelas mereka ditipu bayar duit umrah tapi tak diterbangkan, tak disampaikan. Jadi itu jelas. Jadi apa yang kita nak buat pada hari ini adalah kita mohon kepada pihak PDRM khusus kepada Commission Crime Bukit Aman, lihat kes ini melibatkan ramai jemaah. Jadi kita mohon untuk mendapat perhatian. Walaupun kita di pihak Sembilan Malaysia ada kes-kes yang kita berjaya dapatkan atas dasar kerjasama antara kedua belah. Orang yang dikatakan cuai dan menipu ingin menyelesaikan dengan cara yang aman dan baik. Tapi ada juga yang berdegil, masih lagi tidak mahu. Jadi itu sebablah kita tak ada option lain lagi. Kita serahkan pada pihak berwajib untuk menjalankan siasatan tangkapan, reman, dan kita mohon untuk mendapat perhatian daripada Timbalan Pendakwa Raya, Jabatan Peguam Negara untuk meneliti kes ini supaya kes ini boleh dituduh. Nak kata bahan bukti yang jelas, hari ini saya bagi tahu bahan bukti yang jelas, semua yang hadir ni semua tak terbang, betul? Itu jelas lah. Tak payah nak cerita lagi lah. Pakej ditawarkan, bayaran dah dibuat penuh, tapi mereka tak diterbangkan. Maka ini adalah satu penipuan. Sebab itu hari ini saya bersama dengan Tuan Tuan Izul. Jadi ini kita punya serahan report. Kita harap sampaikan kepada jabatan bahagian Commission Crime supaya boleh meneliti kes ini, dan insya-Allah kita harapkan sangat-sangatlah kita pun sebenarnya bertoleransi sekiranya pihak berwajib pihak yang di sana setelah berlaku contohlah tangkapan dan sebagainya, mereka nak mohon untuk withdraw kes. Sebenarnya matlamat pengadu dan mangsa ni cuma nak duit balik je. You bayar duit balik, selesailah masalah. Dan saya yakin juga pihak berwajib juga tak nak buat kerja banyak. Nak tangkap, nak representasi lagi pada mahkamah dan sebagainya, nak tuduh macam lagi banyak. Dan saya yakin kalau kes ini dibawa ke mahkamah, duit kos guaman lebih tinggi. Sebab melibatkan ratusan ribu, 307 ribu ringgit jumlahnya. Jadi saya harap pihak polis bantu kita, dan saya yakin saya juga mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Polis Diraja Malaysia. Saya harap sangat-sangat bantulah mereka, dan insya-Allah boleh kalau kita boleh dapatkan cop ke apa semua. Jadi itulah tujuan kita perjumpaan pada hari ini. Ada ke siapa-siapa nak cakap? Tak ada? Okey, jadi alhamdulillah itu saja. Okey, jadi boleh ke dapatkan cop ke macam mana ke supaya kita boleh tangkap gambar? Cop. Ada serah. Okey, kalau macam tu kita tangkap